Untuk meneliti 5 pelan pemulihan skuad terjun itu, kita bawakan pengarah teknikal Malaysia Swimming yang juga Olimpian negara iaitu Brian Nixon Lomas. Hai, apa khabar? Khabar sihat. Sihat, Terima kasih. Nampak steady lagi. Lama dah tak Brian. jumpa dia. Okey, Brian, so nak bertanya jugalah kepada anda. Mengapa sampai ada 5 pelan ni? Adakah disebabkan dia mengikut peringkat umur ataupun dia dijalankan mengikut jangka masa yang berlainan, ada different time frame ke? Maybe you boleh jelaskan? Baik, selepas perbincangan bersama dengan pemegang taruh ataupun bersama dengan Majlis Sukan, ASN, persatuan sendiri, jurulatih, kita rasakan banyak area yang kita perlu cover. Bukan saja di peringkat elit ataupun di peringkat podium, tapi kita perlu melihat ke akar umbi, ke pembangunan negeri. Sebab kita rasakan kita perlu tambah baik ataupun perkasakanlah kita punya pembangunan di peringkat negeri ini, dan kita lihat negeri ini akan memainkan peranan yang sangat besarlah untuk skuad terjun di masa akan datang. Sebab tanpa pelapis ataupun tanpa base yang besar, kita mungkin akan sukarlah untuk cari atlet yang bagus ataupun atlet yang berkualiti. Jadi dengan termeterainya 5 pelan yang sudah pun diluluskan ini, mungkin Brian boleh emphasize lagi ciri-ciri utama pelan ini yang boleh menyokong meningkatkan lagi, orang kata, atlet muda ini mengembangkan bakat mereka. Baik, mungkin secara ringkasnya 5 pelan pemulihan ini ialah satu dari peringkat negeri, itu yang pertama, dan kedua di program fast track, iaitu kita cuba perkenalkan program fast track di mana kita akan mencungkil bakat-bakat baru seawal usia 11 tahun dan dibawa ke Bukit Jalil untuk berlatih secara full time. Maksudnya akan ada Bukit orang Jalil. yang buat scout sendiri. Saya dan Encik Khairul, iaitu pengurus prestasi tinggi, bersama-sama dengan tim MSN dan juga ASN, untuk sama-sama akan pergi ke seluruh negara untuk mencari bakat-bakat baru di untuk skuad Untuk terjun. identify Betul. atlet muda ni lah. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah dari segi pensuturan semula jurulatih dan juga atlet, di mana kita nak cuba maksimumkan potensi jurulatih ni supaya dapat bantu kita tingkatkan contohnya darjah kesukaran ataupun tingkatkan prestasi atlet pelapis kita lah. Dan keempat dari segi pensuturan semula program-program latihan, seperti Sukan C, Temasya, seperti Sukan Asia dan juga Sukan Commonwealth itu sendiri, dan Temasya Sukan Olimpik. Dan yang terakhir ialah pengenalan kepada MQS ataupun Minimum Score Qualifications yang kita sebelum ni kita tak pernah betul-betul tetapkan kepada atlet terjun. Jadi selepas ni mereka kalau dia nak beraksi di Temasya yang besar, contohnya di sukan kejohanan dunia, dia perlu mencapai certain DD dan certain skor, dan barulah dia boleh dihantar ke kejohanan tersebut. So qualification dia semakin kena lebih banyaklah diperincikan untuk memastikan mereka boleh be the best performer dekat pentas yang akan datang ni. Ya, betul, sebab skor yang kita ambil itu berdasarkan kepada kejohanan dunia yang terbaru di Doha, berdasarkan kepada, kalau untuk atlet senior kita letakkan 12 terbaik di Doha hari itu. Jadi markah yang 12 terbaik itu kita ambil sebagai satu benchmark untuk atlet senior kita capai, dan untuk atlet junior kita longgarkan sedikit kriteria dia, di mana kita ambil mark skor lebih kurang dalam top 23 terbaik di kejohanan dunia. Kalau dilihat pada segala yang diterangkan tadi, bagus juga sebab kita akan sentiasa up to date dengan pesaing-pesaing lain. Okey, mungkin juga nak tahu mengenai penambahbaikan, ada tak menyentuh daripada infrastrukturnya yang terbaru ni, fasiliti? Dari aspek fasiliti, selepas mesyuarat JKK yang lepas, kita dapat kelulusan daripada Majlis Sukan, dan Majlis Sukan memang
salah satu yang memainkan peranan yang sangat penting lah untuk pembangunan sukan terjun ni. Contohnya kita cuba bangkitkan tentang fasiliti di negeri sebab ada setengah negeri yang ada potensi tetapi ada kekurangan sedikit dari segi fasiliti ataupun kemudahan terjun di negeri itu sendiri. Jadi kita perlukan perkara ini perlu seimbang lah sebab kita nak atlet dan pada masa yang sama kita juga perlu pastikan kemudahan tersebut ada dan kemudahan tersebut mencapai sesetengah standard supaya kita dapat keluarkan atlet yang lebih baik. Dan mungkin tadi Rania pun ada sebut juga di peringkat podium sendiri kita nak cuba tukar papan anjal sebabkan sekarang ini kebanyakan pertandingan di peringkat dunia tu dah menggunakan papan anjal model terbaru lah yang sedikit berbeza daripada papan anjal yang kita ada sekarang ini dan tak ramai sebenarnya negara yang menggunakan papan anjal tersebut lah. Jadi kita pun terima kasih juga kepada Majlis Sukan Negara dan kena membantulah dari segi kos untuk penukaran fasiliti papan anjal. Semua kan. Okey, kita hari ini banyak sentuh tentang atlet-atlet muda. So kita nak tahu jugalah ada tak ruang untuk pemain senior yang lebih berpengalaman ni untuk be more involved dalam membimbing atlet-atlet muda ni, Brian? Saya harap mereka juga boleh sekali untuk bersama-sama membantu menaikkan semula kita punya pelapis sebab kita tahu jurang tu sangat ada sedikit besar lah between dari segi pelapis dan juga senior. Dan kita sebenarnya panggil atlet untuk bersama-sama untuk bagi tahu apa yang sebenarnya kita boleh capai sekali untuk sama-sama bantu tingkatkanlah prestasi pelapis kita sebab pelapis ni untuk mereka naik ke satu tahap yang tinggi mereka juga perlu bimbingan daripada atlet senior sebab mereka sentiasa lihat atlet senior ni berlatih, mereka sentiasa lihat atlet senior ni di luar. Jadi mereka anggap atlet senior ni lebih berpengalaman dan pengalaman mereka tu sebenarnya sangat-sangat berhargalah untuk atlet-atlet pelapis itu sendiri. Okey, kalau kita lihat kan atlet senior yang sekarang ni ada ni mereka memang bagus kerana banyak pendedahan di luar negara kan. So mungkin ada peluang juga diberikan kepada penerjun muda ni untuk mereka juga berlatih di luar negara, menyertai kejohanan luar negara ataupun kalau mereka capai certain score saja baru diberikan peluang, Brian. Sebenarnya pada awal tahunnya kita memang podium ada plan yang tersendiri dan sebenarnya pelapis pun sebenarnya ada plan yang tersendiri termasuklah berlatih di luar negara dan benda tu sebenarnya pun berbalik kepada dana yang Majlis Sukan sediakan. Memang MSN sendiri banyak membantu dan mereka pun banyak sediakan dana juga untuk program pelapis. Jadi saya rasa benda ni sangat bagus dan mungkin in the future benda ni boleh ditambah baiklah sebab pelapis perlu fokus yang lebih sikit kalau sebab kadang-kadang mungkin dana tu lebih kepada atlet podium tapi saya lihat pelapis pun sebenarnya sangat-sangat memerlukan mereka pun mempunyai keperluan yang agak urgent jugalah sebenarnya ya. Okey, apa-apa pun hopefully kita berada di landasan yang tepat ya untuk improvekan lagi keadaan ataupun situasi atlet-atlet muda kita especially. Thank you so much kita ucapkan kepada Brian ya. Terima kasih kepada Brian. Kita macam rasa lega lepas apa yang Brian kongsikan. Kita harapkan jurang antara senior dan juga junior ni akan semakin cepatlah kecil.